Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, wa takum minkum ummatun yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sallallahu alaihi wa sallam. Sampai musik amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbagai penimang di jabatan kuasa Mesir, bantuan guru ahli ulama bila siap muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita masih ditemukan oleh Allah SWT untuk kita manfaatkan waktu selepas maghrib ini beberapa menit untuk kita bincang dan membaca diri kita ibadah mulai. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menjadi petunjuk ataupun penambahan ataupun kita sama-sama menggunakan ilmu dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, boleh muslimin semua buka muka surah. Tak silap saya muka surat 20. Pada bab salat ma yata'allaqu biha. Betul. Betul. Ada. Ke mana? Berapa dia? Muka surat 10 bab salat wa ma yata'allaqu biha. Betul. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu, ini suatu bab pada menyatakan solat ataupun sembahyang dan menyatakan sesuatu yang takluk dengan sembahyang, bermakna ada sesuatu dan lain-lain yang berkaitan dengan solat. Inilah rukun Islam yang kedua. Maksudnya solat ini rukun solat atau rukun sembahyang yang kedua daripada rukun Islam yang 5. Adapun solat ataupun sembahyang itu di dua perkara. Pertama, sembahyang pada lughat, yang kedua sembahyang pada syarak. Pada lughat ini kalau ikut bahasa kita pada bahasa lughatul Arabiah, bahasa Arab. Dan juga pada syarak, iaitu pada hukum. Dan makna sembahyang pada lughat itu adalah meminta doa. Mana kita minta doa mampu dalam perisian solat kita mohon kepada Allah kan. Pertama sekali kita baca Fatihah, semua itu doa kepada Allah SWT. Rokok kita doa Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kita kepada Allah, meminta hajat. Kebajikan itu maksudnya yaitu pada lughat hajat-hajat kebajikan, hajat-hajat yang baik. Hajat-hajat yang baik itu adalah makna sembahyang pada lughat. Dan ada pun makna sembahyang pada syaraknya itu yaitu dengan kata oleh Imam Rafi'i radhiyallahu anhu, wa aqwalun wa af'alun muqtadahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyurutil mahsusah. Maksudnya aqwal artinya bahawa bermula makna sembahyang itu pada syarak yaitu dengan beberapa bacaan, aqwal ataupun bacaan
bacaan ni kita semayang Fatihah ataupun niat, kita takbir ihram pun kita baca doa iftitah juga doa. Ada semua ayat-ayat yang kita baca dalam sembahyang itu adalah merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beberapa perbuatan ini dalam istilah lain kata rukun fi'li. Kita berdiri betul, kita rokok, tidak sujud dan lain-lain. Itu maksud perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Salli sunnatal maghrib, salli fardhu maghrib salasa rakaat makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, takbiratul ihram itu bermula daripada takbiratul ihram. Maka selepas takbiratul ihram, maka diharamkan semua perbuatan, pergerakan dan juga perkataan dalam semua yang bermula daripada takbiratul ihram. Dan juga disudahi dengan salam. Akhir sekali salam. Maka selesailah bab ataupun ibadah ataupun sembahyang yang diperkatakan tadi. Maksudnya teori ataupun definisi sembahyang itu bermula daripada perkataan, perbuatan dan juga bacaan, perbuatan, bermula daripada takbiratul ihram hingga salam selesai yang dinamakan salat. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Maksud dalam sembahyang ini ada beberapa syarat. Dengan kata lain syarat dan maksudnya syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang dan lain-lain. Ada beberapa syarat yang tertentu. Bermula syarat yang mewajibkan sembahyang itu ada 3 perkara. Pertama, Islam. Orang Islam diwajibkan solat setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Ataupun orang Islam itu memang ada mencampur iman. Bermakna yang menjadi asas ada akidah ataupun iman, kemudian itu dikisyatkan ataupun dipertanggungjawabkan dengan syariat. Bagi Islam, kalau orang tak Islam tak payah dipaksa dan tak payah sebab dia tak terbeban atau tak dipukul dengan tanggungjawab solat. Itu syarat pertama. Dan yang kedua adalah balik ini sampai cukup. Jadi budak-budak tu kanak-kanak atau anak-anak kita yang kita latihkan itu cuma latihan tarbiyah agar dia melazimkan melakukan solat, jadi dia bertaman gemar ataupun suka untuk melakukan solat. Jadi balik maka wajiblah dia bersembahyang. Dan terusnya ketiga yang berakal. Kalaupun dia dah balik tapi dia tak berakal, dia tak dapat memikirkan sah batal kewajiban ataupun tak dapat memikirkan sesuatu yang halal ataupun haram, seperti mana dia kata yang batal sembahyang, yang boleh sembahyang dan berbagai, maka dia tak diwajibkan solat. Contohnya macam orang nyanyo, akal tak ada, dia tak dapat nak melakukan sembahyang. Tapi walaupun bagaimanapun kita tak boleh mencegah dia. Dia sembahyang juga biar. Kadang aku sembahyang dulu, kadang 2 kali sembahyang maghrib dan 3-4 kali maghrib itu tak wajib dia, tapi kita biarkan dia latih dia untuk solat. Itu juga kanak-kanak kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Sebab tidak dibebankan dengan tanggungjawab sebab dia tak balik. Itu juga dalam anak-anak ataupun dalam generasi kita ada yang OKU ataupun yang syndrome. Dia dah besar, dia dah balik,
Tanda-tanda balik pun ada, tapi akal tersebut. Dia tak memahami ataupun tak makruf tentang maya. Lepas rokok nak buat apa? Tak Fatihah nak baca tangan. Dia tak cukup tak cukup akal. Maka tak payah bagi dia. Baik, adapun hakikat semayang itu ada 4. Semayang ni ada 2 lagi sepatutnya. Semayang zahir dan semayang hakikat. Dan juga ada semayang ma'rif. Itu tasawuf. Semayang syariat ikut saja syarat masuk semayang atau semayang pada zahirnya. Kita tengok dia rokok di situ. Dan juga ada semayang hakikat dalaman. InsyaAllah akan sampai. Baik, adapun hakikat semayang itu ada 4. Yang pertama, masuk serta berilmu. Maksudnya masuk dia bersemayang, dia melaksanakan semayang itu berilmu. Ada yang semayang tak ada ilmu, dia ikut saya ikut orang semayang orang ada rukun. Dia tanpa ada ilmu mengetahui sah batal. Baik, serta berilmu mengetahui yang disembah. Ini disediakan siapa yang disembah. Kita sembah satu. Kita sembah Kaabah ataupun sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mengetahui bahawasanya Allah itu ataupun Tuhan itu kita wajib bisa sembah, wajib sembah Allah yang mencipta kita. Baik, mengetahui apa yang disembah maksudnya kita faham di segi hakikatnya kita sembah Allah, bukan sembah sesuatu. Baik, dan juga mengetahui syaratnya. Dan mengetahui syaratnya, yaitu syarat sembahyang, dan rukunnya, syarat itu syarat sembahyang, dan rukun sembahyang 13 itu kita tahu. Makna kita dapat membezakan sembahyang hakikat ini, maksud kita dapat membezakan apa dia syarat dan apa dia rukun. Syarat untuk meluluskan sesuatu rukun. Rukun ini tak boleh ditinggalkan. Syarat kita takbiratul ihram ada beberapa syarat di situ. Pertama sekali adalah takbiratul ihram itu mestilah dengan kalimah Allahu Akbar. Tak boleh ditukarkan dengan bahasa yang lain. Tuhan yang Maha Besar. Kita sebut pun kita kena letak di antara alif dan ra itu qasar ta'raf lain. Dia ada syarat. Ya, kalau dekat Allah Akbar angkat tangan saja pun tak diterima ataupun tak ada keabsahan. Takbiratul ihram itu bersyarat ataupun memenuhi syarat yang kita lakukan. Tapi kalau dia tahu syarat itu tak boleh. Syarat sembahyang mesti ada yang wudu, berwudu pula air yang bersih, pakaian yang bersih, terutamanya hakikatnya hati yang bersih. Itu syarat-syaratnya. Baik, syarat dan rukunnya rukun sembahyang itu sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Sunat ini yang kita tahu yang mana satu sunat awal, yang mana satu sunat hayah. Yang mana sunat yang perlu diganti dengan sujud sawi, yang mana sunat yang tak perlu diganti Allah. Mana dia tahulah. Baik hakikat ni lah. Syariat pun kita kena tahu, tambahlah hakikat. Kita kena tahulah ma'ruf ataupun mengetahui tentang syarat masyhur. Dan juga yang membatalkan dia iaitu membatalkan solat. Yang membatalkan solat, perkara-perkara yang boleh membatalkan solat banyaklah, insya-Allah mungkin ada ke depannya. Baik, dan yang kedua berdiri serta takzim, artinya membesarkan suruhan mengetahui suruhan Allah Subhanahu Wa Taala.
Di sini yang pertama tadi yaitu kita tengok di sini yaitu sembahyang hakikat itu maksudnya orang yang berilmu, orang yang mengetahui apa tujuan solat dan mengetahui syarat-syarat dan hukum solat. Kemudian berdiri untuk mentakzimkan Allah SWT. Kalau kita duduk boleh, bagi yang tak mampu. Tujuan kita berdiri itu mentakzimkan ataupun membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah lah yang mensyariatkan ataupun Allah lah yang berwajibkan kita bersembahyang. Dan juga yang ketiga, membayarkan serta malu pada membayarkan, menunaikan, maksudnya menunaikan serta malu pada Allah SWT. Kita menunaikan solat itu adalah kerana suruhan Allah SWT, bukan dipaksa, bukan disuruh oleh makhluk, tetapi disuruh oleh Allah SWT dengan rasa malu Allah, ataupun di dalam istilah takwa kepada Allah. Aku ni sebagai hamba, banyaklah nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi apakah tanggungjawab kita juga kepada makhluk? Maka kita melakukan solat itu ataupun melaksanakan solat itu dengan penuh ikhlas dalam pandangan ilmu tauhid yang disebut sebagai uluhiyah. Uluhiyah, kita berdoa, kita bermunajat, kita minta tolong kepada Allah, kita menyembah Allah. Itu pasal takut pada malunya aku dia sembahyang minta seorang ayat-ayat yang kita baca dalam sembahyang pun tak begitu cantik. Katanya tahu cantik. Jadi pun kita rasa tadabbur dengan Allah SWT, ataupun kita mentadabbur ayat-ayat yang ada dalam Quran. Mudah-mudahan kita bertambah khusyuk, bertambah takut pada Allah SWT, bertambah malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah SWT. Dan yang keempat, keluar serta takut pada Allah. Keluar macam mana? Maksud kita keluarkan daripada sifat sombong, kita keluarkan sifat-sifat yang tak sempurna, kelemahan kita. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta takut kepada Allah. Sama juga dengan tadi kan, takut kepada Allah. Malu, lebih kurang daripada kita malu kepada Allah. Kita sebagai makhluk, kita takut kepada Allah di atas siksa Allah, di atas kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demikianlah hakikatnya, iaitu hakikat sembahyang. Mana bukan takat kita sembahyang baca ayat ataupun kita bertingkah laku ataupun amal, bukan saja takat baca takbir dan salam, tetapi kita sembahyang hakikat dengan penuh makna, dengan penuh hati yang rasa takut dan cinta serta malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bermula syarat dahulu daripada sembahyang itu 5. Maksudnya sebelum kita sembahyang ada 5 apa? Ada 5 perkara. Dan dahulu daripada sembahyang, belum kita masuk sembahyang, belum kita sembahyang, tidak kita kena wudu, bersuci. Baik, di sini pun disebut suci badan. Badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas ini kekotoran lah. Hadas kecil ini sebab tak ada wudu. Maka kita berwudu lah. Walaupun wudu itu sunat, tapi tidak ada sempurna yang wajib kecuali yang sunat. Dan itu wajib dari Allah wajib. Kalau kita nak melaksanakan solat, itu yang wajib. Tapi kalau tidak ada sembahyang, maka tak terlaksana segala fardu. Baik, begitu juga hadas besar. Maksud saya tajuk yang pas kita dah bincang, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dan suci sekalian pakaian.
suci sekalian pakaian kita nak pakai pakaian yang bersih. Kalau ikat nak cantik, kita nak jumpa Tuhan, kena yang cantik. Takkan nak pakai sedikit je kot kan. Macam kita nak pergi Glory, kita pakai baju macam ni kan. Dia kena beri semua mana. Kita nak pergi jumpa kawan-kawan makan. Terbeza. Itu kalau ada berhakikat, dia akan tampilkan diri dia dengan Allah SWT dengan cantik, dengan comel. Allah itu cantik, suka pada yang cantik. Tak cukup cantik, buhnya wangi dulu. Walaupun dia sunat, bagi haru. Tak jumpa Allah katakan. Sebenarnya kita buat orang kita orang dah mati kan, bubuh dengan mengair, dengan wangi, perfume. Kan, nak jumpa Allah SWT. Itu sudah. Jadi kita perbagaikan pakaian kita. Buah wangi itu maksudnya kita bersih. Kalau tak bersih tak mau nak wangi ya. Baik pakaian yang suci ya, pakaiannya dan suci sekalian badannya. Badan itu pun kita suci. Walaupun kita bangun tidur, bukan ada apa-apa pun, bersih kan. Tapi disunatkan kita mandi. Atas tilam lagi lah bersih kan. Orang kita tidur baru. Kalau elok ni terus sembahyang boleh kan, ambil untuk sembahyang. Tapi tak, disunatkan kita bangun pukul 5 setengah, kita mandi. Mandi sejuk ni. Ni ada panas ada kan. Bagusnya tak payah panas, yang sejuk. Salah satu daripada amalan yang boleh menyihatkan badan sebelum kita sembahyang subuh atau sembahyang sunat atau sembahyang tahajud, kita mandi kita mana bersih badan daripada segala najis, sama ada najis besar ataupun kecil ataupun najis mutawassithah seperti najis yang mendatang, seperti najis kesan-kesan makanan ataupun pencemaran dengan bahan-bahan yang tak diizinkan untuk kita solat. Daripada najis yang tidak dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan adalah najis kucing, najis itu saja, najis apa saja. Kalau najis yang dimaafkan tu macam kesan-kesan nyamuk, darah kecil, darah sedikit, darah yang dimaafkan. Jadi kena dimaafkan. Baik, dan yang kedua, di atas persediaan untuk solat sebelum solat, iaitu menutup aurat. Menutup aurat biasalah, tutup aurat. Kalau kadang mutakhir ini dah kita di zaman tahun 70-an, kalau kita tengok orang sikap ataupun pendedahan ataupun tak beramal. Tengok orang tua-tua dulu sengklit, tak ada bulu. Dia bulu serban dia tengok terus. Ya. Pula sembahyang pergi tingkap dengan angin. Dulu mana ada itu, ada kipas kan. Pengamalan. Tapi alhamdulillah dengan pendedahan amal kuliah-kuliah ini, takkanlah kita nak berjumpa Allah SWT dengan berselepang. Dia bukan tak boleh kan, selepang kan. Boleh, namun tutup orang lelaki ini ala kadarnya memanglah pusat sampai lutut je kan. Boleh, tetapi alangkah baiknya diletak dengan jubah. Bukan semestinya orang pergi ke Mekah kena pergi luar. Sebab kita nak jumpa Allah, kita nak bagi cantik diri kita, nak jumpa dengan Allah SWT ke depan, bertawajuh dengan Allah SWT tentu nak cantik. Allah akan beri pahala tu, pahala jumpa, pahala sembahan, pahala berjemaah. Orang yang jauh dari masjid datang tengok berapa kali langkah, dia dapat semua tu. Kita nak kutip lah kan, kita nak kutip sikit-sikit. Yang mau kutip lah, yang memahami, yang mau mengutip. Kalau yang tak mengutip, saya tahu lah kan, di masjid pun tak sampai-sampai kan, pun ada juga kan. Itu Allah, mudah-mudahan kita doakan ya kan. Allah.
Baik, untuk aurat bermula aurat lelaki itu barang yang di antara pusat dan lutut pun ada disebut sini. Maksudnya di antara pusat dan lutut. Adapun aurat perempuan itu yang merdeka ialah sekalian badannya, melainkan muka dan tapak tangannya, tapak bawah. Itu batas aurat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan belakangnya keduanya itu adalah aurat perempuan dan boleh terbuka keadaan di dalam sembahyang. Aurat perempuan dan yang boleh terbuka dalam sembahyang maksud tapak tangan dan kulit terbuka. Maksudnya seluruh badannya pada semua kecuali muka dan tapak dan kulit. Dan adapun luar sembahyang, luar pada sembahyang, aurat luar pada sembahyang dilihat pada badannya. Adapun aurat khunsa ni lelaki dengan perempuan. Kadang-kadang lelaki, kadang-kadang perempuan. Yang merdeka dalam sembahyang seperti mana aurat perempuan. Sebab dia cover siap-siap. Kalau tiba-tiba dia pakai macam lelaki, tiba-tiba jadi perempuan. Dia cover siap-siap macam aurat perempuan. Walaupun ketika itu dia khunsa lelaki. Tahu khunsa kan? Dia berubah. Okey. Dan adapun aurat sahaya ni hamba perempuan di dalam sembahyang seperti mana aurat lelaki. Aurat lelaki juga. Dan yang ketiga suci di tempat sembahyang daripada sekalian najis. Sejadah kita, tempat kita solat ataupun bilik kita solat, bilik kita beribadah. Kalau kita tengok saranan Ustaz Wadi, dia kata di rumah kita ni mesti ada satu tempat sembahyang, bilik tempat sembahyang ataupun sudut tempat sembahyang. Kita letak siap-siap dah sejadah di situ, tak tutup dah untuk mengenai. Maka di situ ruang kita solat, kita nak baca Quran, solat. Dari situ sebagai motivasi kita tengok sejadah rumah nak sembahyang, rumah nak baca Quran. Kalau anak cucu kita main pun kita tak mengizinkan dia main di situ. Di situ tu kita dah kenal pasti bahawasanya tidak ada najis, tidak ada sesuatu yang tercemar. Sunat. Kalau yang tak rumah tak besar tadi tak ada hal betul kan? Salah. Kalau dekat masjid tu masjid juga rumah juga. Kata Nabi kata janganlah kamu biarkan rumah itu kamu sebagai kubur. Mana kita sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunat di rumah. Lepas muazzin azan masuk subuh, kita sembahyang di rumah dulu sunat. Datang sini sembahyang. Mana-mana je lah yang mampu kita buat. Kalau jauh tak payah kan. Kita tambah sikit. Baik Allah, semua itu mengajar kita supaya berlomba-lomba untuk mendapat ataupun meraihkan keuntungan daripada Allah SWT. Bermakna di sini sekalian tempat sembahyang kita daripada najis yang tidak dimaafkan. Kalau macam tak cicak tu kan, kita buang sikit itu. Yang kering itu pun sapu-sapu pun okey. Tak boleh dimaafkan. Kecuali yang cair. Itu pun ada. Maka kita mengetahui bahawasanya najis-najis yang dimaafkan dan najis-najis yang tidak dimaafkan. Baik. Dan yang keempat, mengetahui masuk waktu. Kita tahu masuk waktu. Dah ni dah canggih dah. Kadang handset kita pun dah memberi pengetahuan atau ingatan saja. Kadang masjid tak azan, kita dah azan dah. Kalau dia ingatkan zaman dulu mana ada apa kan. Kalau Zohor tu kita tengok dia lagi kena buku. Lalu pacak, kalau bayang dia di tengah-tengah tergelincir sikit masuk dah waktu Zohor. Kalau dia apa bulu yang kita baca ni sama panjang dengan
dengan bulu ataupun dalam kita tu masuk dalam tu asam. Kalau orang kita tengok di ufuk-ufuk sudah kuning tenggelam matahari, mungkinlah naik tahu ke belat pula tengok di atas di langit itu ada bintang yang 3 tu, beratkan dia sikit di sebelah kiri, kanan maksudnya masuk, itulah kiblat dia. Bukan sepertinya kalau kita fokus fokus ini fokus boleh. Salah ni budak ini ceritakan kalau kita ada tu, kalau kita pergi laut ataupun hutan tu contoh langsung. Warna di sini apa dia sebut, kita confirm masuk, tak boleh pula kira sampai kita azan disunatkan masuk atau baru azan, kecuali soal azan subuh, azan awal subuh itu pun dimaklumkan. Kita dapat kenal dengan azan yang pertama tu tidak ada as-salatu khairun minan nawm. Semua tu ada alamat atau bukti petunjuk ya. Itulah. Maksudnya kalau kita tak ada apa-apa, Allah bagi rukhsah ni ringan. Lagi kalau kita pesan jam tak ada matahari, tak ada apa-apa pun ada juga. Ataupun kita tahu duduk dari laut, kita tak tahu kebelat mana. Kita yakin betul, yakinlah. Lepas kita angkat takbir, dia nak pusing ke mana dia salah. Pun dia janji semayang ni tak ada maaf murah, tidak boleh. Enggak. Baik, insya-Allah. Usaha dia dan maafkan. Yang keempat itu masuk waktu dan yakin. Maksud itu yang saya ceritakan apa? Mungkin saya ceritakan. Yakin syak, zon, wahab. Ini digunakan istilah ini dalam istilah tauhid. Syak, zon, wahab tak boleh digunakan dalam akidah. Tetapi dia digunakan hanya yakin 100%. Itu akidah. Kalau dari segi syariat ataupun dari segi sembahyang, kita kena buat pilihan. Nak yakin sangat tu tak ada juga. Kalau kita nak ngadap ni pun tak tahu kalau ni pun betul dengan kat orang. Belum tahu betul. Kita syak ataupun meyakini ni betul. Semua konfes selalunya tak salah kan. Itu saja maksud. Jadi kita dengan yakin ataupun dengan zan ni elok sikitlah 80%. Dengan sangka yang kuat, makna 80 atau 75%. Waham ni 35% ya, tak boleh guna. Mana yang guna yang kuat syak, zan. Dan kekuatan dengan ijma ni keputusan ulama ataupun keputusan secara ramai meyakini bahawasanya kiblat yang kita hadap itu adalah kiblat yang betul. Baik, yang kelima, menghadap kiblat. Maksudnya kiblat kita adalah kiblat Ka'bah. Karena kita menghadap kiblat. Adapun kiblat itu dua perkara. Yang pertama kiblat hati dan juga kiblat muka. Kiblat zahiriyah adalah muka ataupun bau dada kita menghadap kiblat. Kiblat hati ni hakikat. Hakikat kita hadir sembahyang kita hadirkan kiblat ataupun Allah SWT itu, kita dapat memikirkan, membayangkan bahawasanya hati kita menghadap kiblat ataupun menghadap Allah SWT. Yang dinamakan kiblat hati itu pada zat pada Allah SWT, dan kita menghadap Allah SWT. Baik, seterusnya kata firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un. Laisa maksudnya tidak ada
seumpama kamislihi syai'un, yaitu sama sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyerupai sesuatu pun. Dan ada pun wajib ada. Maksud Allah Subhanahu wa taala wajib ada. Kita tak wajib pun. Kita makhluk tak wajib pun. Kita wajib ada. Allah itu wajib ada. Kalau wajib Allah ada, maka kita pun ada. Mustahil Allah tak ada, kita ada. Dan mustahil tiadanya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tiada. Bukti akli dia kita ada. Mustahil Allah tak ada. Dunia ada. Dunia berputar pagi petang siang malam. Yakini wajib Allah itu ada. Kalau tak ada, mustahil yang ada di dunia ini akan ada. Baik. Sekali lagi ada pun yang dinamakan kiblat itu, yaitu Ka'bah Baitullah, yang dinamakan kiblat. Mana kiblat kita bagi orang yang beriman adalah Ka'bah. Dan dinamakan kiblat orang yang dalam sembahyang. Jadi kiblat kita adalah Ka'bah. Kiblat hati kita adalah Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukup sekian itu untuk kita bincang-bincang. InsyaAllah kita dapat mengingat semula ataupun mengamal semula apa yang kita baca, apa yang kita lalui ini. Mudah-mudahan ibadah kita sempurna di segi zahiriah ataupun sembahyang zahir dan juga sembahyang hakikat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan. Wallahualam, yang baik daripada Allah, yang tidak dari saya mohon keampunan dan kemaafan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-hudur qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa sallallahu ridataha wa al-muddaha wa hadiha subulaha wa adami dan hidayah wa surah subulaha bil iman وجميع التوكل على رسالتك في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والله اعلم.